أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Amin. اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhwah, salam sejahtera pada Al-Fadhil Ustaz dan semua para jemaah sahabat jannah yang istiqamah hadir dalam majlis ilmu anjuran Gemanur Iman. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu yang barakah ini. Amin. Majlis ini melalui saluran Google Meet Gemanur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gemanur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Nur Rashid bin Haji Muhammad Yasin Idris Al-Karami, dengan tajuk pengajian kita hari ini soal hati dengan sambung daripada Al-Ma'ul Husna, Asma'ul Husna. Bagi memberkati majlis, mohon Ustaz memulakan majlis dengan memimpin umul kitab Al-Fatihah dan kita hadiahkan pahalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu dan bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Fadil Ustaz. Dengan penuh takzim, dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan sekali lagi kesempatan dapat berhimpun dan berkumpul pada pagi ini. Marilah sama-sama seperti yang biasa kita mulakan dengan mengikhlaskan niat-niat di hati, di samping kita mensyukuri segala nikmat yang diberi. Dan kita syukur, kita ikhlas, Allah akan kurniakan kepada kita lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang ada dalam khazanah Tuhan untuk kita semua. Amin. Dan perempuan dan mati Allah, tuan-tuan, perempuan dan mati Allah sekalian, kalau adanya kebaikan yang Allah nak berilah pada kita yang untuk pagi ni, jangan lupa tolong niatkan juga. Semoga akan turut dikecapi sama oleh pasangan kita, suami atau isteri, adik-beradik, kerabat, sahabat anda, jiran, bahkan siapa saja yang mengenali akan diri kita ini, khusus lagi untuk tuan-tuan guru kita, dan siapa sajalah yang mengenali akan diri kita, khusus lagi untuk tuan-tuan guru kita dan kedua ibu ayah kita. Dan kalau ada niat lain, masukkan serta. Termasuk tadi admin lupa nak masukkan untuk sahabat-sahabat Palestin kita, dan semualah yang ada dalam ingatan kita. Dah masuk dah, muslim-muslimat dia dah masuk, tapi saja lebih khusus lagi. Tuan-tuan, puan dan mati Allah sekalian, pada pagi ini kita akan sambung perbicaraan tentang soal hati. Tahu tak soal hati ni apa? Tahu tak soal hati ni apa? Ada ke ni? Ada. Pasal saya ingat lain saya dah hilang. Pasal senyap terus. Tak mana nak jawab Ustaz. Niat Ustaz, niat tempat jatuhnya pandangan Allah. Baik, hati ni dia berkaitan dengan ilmu tasawuf.
Bila besok soal hati, dia Kolbun. berkaitan dengan Kolbun ke dengan Ustaz? ilmu tasawuf. Kolbun kita kolbun, betul lah kolbun. Tapi dia berkaitan dengan ilmu tasawuf. Kenapa? Golongan ahli sufi, tahu tak ahli sufi? Golongan ahli sufi ataupun sufi ataupun sufiyah yang perempuan dia adalah satu golongan orang-orang yang berusaha untuk mensucikan hati dia dengan perkara-perkara yang Allah tuntut kita, Rasul suruh kita ada perkara-perkara tersebut dalam hati-hati kita. Sebab tu dalam satu hadis Nabi bersabda, Nabi kata apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Tidaklah aku diutus, innama hanya saja aku ni diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia ni. Akhlak manusia, untuk menyempurnakan akhlak kita lah pastinya. Sebab itu contoh ikutan kita yang terbaik dalam soal hati ni ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni. Kemudian siapa? Khairun nas qarni. Lepas tu 100 tahun daripada zaman Rasulullah tu 100 tahun. Kemudian 100 tahun lagi. Kemudian Rasulullah sekali lagi. 100 tahun lagi. 300 tahun lingkungan tu. Kalau tuan-tuan perempuan yang hadir pada pagi ni nak jadikan contoh ikutan kita, idola kita yang untuk jadi terbaik, mesti ikut yang kadar 300 tahun ini. Tapi kena ingat yang 300 tahun ada juga yang kurang baik akhlak mereka. Yang tu kita tinggalkan, ambil yang baik-baik. Iaitu Nabi sendiri, sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in rahimahullah ta'ala anhum, dan tabi'in. Dan mungkin lagi ada satu lagi tabi'in. Dan lingkungan 300 tahun. Baik, pada pagi ini kita akan bicarakan soal hati lagi. Masih lagi dalam bicarakan Asma'ul Husna Al-Uzma. Yang ke berapa Kalau tak silap saya ke-73 Yang Al-Awwalu. Betul Betul Ustaz. Betul Betul. Betul lah. Biasanya kalau tak silap tu dia betul. Okey. Jadi hari ni kita akan sambung dengan Al-Awwalu. Apa dia Al-Awwalu? Al-Awwalu ni dia ada kaitan dengan sifat 20 kita yang kedua. Apa dia? Sifat 20 yang kedua? Wajib bagi Allah. Betul. Lepas tu Kidam. Kidam maknanya apa? Sedia ada maksudnya dengan arti kata yang lain dikait dengan al-awwalu. Kata sahabat saya, anak Abdullah tu, kenal anak Abdullah, Ibnu Abdullah? Tak kenal Abah Kasdi. Ibnu Abdullah. Ibnu Abdullah. Tapi dia buat dalam bentuk lagu. Kau kekasih awal dan akhir. Dah Namanya Ibnu Abdullah. Saya baru sebut tadi Ustaz. Ni Ustaz dah nyanyi. Masya Cuma Allah. sekarang ni awak tak panggil bapa dia Abdullah, awak panggil dia Abdillah. Abdillah. Bila Ikut nahu. orang kita boleh faham Abdillah ni mesti bapa Jamal. Ya. Padahal bapa Jamal tu boleh nama Abdullah, boleh nama Abdillah, boleh nama Abdullah. Ikut kepada struktur ayat ataupun bentuk ataupun grammar ayat. Okey. Kenapa dia kata kau kasih awal kasih akhir? Siapa kasih awal kita? Siapa kasih akhir kita? Kalau orang niatkan untuk Allah dan untuk Allah kasih awal, Allah kasih akhir, itulah kita dianya. Tapi kalau ingatkan power kita kasih awal kasih akhir, itulah niat dia. Faham tak? Itu sebab awal di sini disebut tentang kidamnya Allah, maha sedianya Allah, awalnya Tuhan bersifat kidam, sedia ada. Bukan ada dan awalnya Tuhan tu tidak ada permulaan baginya. Adanya Tuhan tu tidak ada permulaan. Gimana? Tidak ada permulaan bagi Allah. Jadi kalau tuan-tuan perempuan kalau nak melakukan sesuatu tugasan ke apa-apa ke, banyakkan baca ya awwalu ya awwalu ya awwalu ya awwalu. Supaya tugasan itu dapat kita laksanakan dengan sempurna. Amin. Termasuklah orang yang nak nak host untuk kelas ni pun kena baca banyak baca ya awwalu ya Allah.
Nak awalkan dengan apa Puan? Siapa yang host tadi Amnira? Kan. NDN. Okey, Kak N. Okey, Kak N. Okey, Kak Nurini lagi. Ha. Baik. Kak Nurini awalkan dengan apa tadi? Ya awalu, ya awalu. Tak ada rasanya tak senyap Okey. Awal kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu awal lah juga. Dengan nama Allah lah juga. Untuk dapatkan keberkatan. Kalau tidak, fahuwa aqta'. Dia akan terputus keberkatan daripada Allah. Kita semua mula dengan Bismillah kan? Baik, apa saja kita nak mulakan, bacalah al-awwalu, al-awwalu. Dan bila biasanya awal ni mesti ada akhir. Sertakan dua-dua sekali. Ya awwalu, ya akhiru, ya awwalu, ya akhiru. Kita boleh baca kedua-dua. Mudah-mudahan hajat-hajat kita, niat-niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana? Bacalah untuk tambahkan kebaikan kita, terutamanya apa tu untuk ni tadi apa nama? Yang berikutnya ni, ya akhiru ni. Akhiru maksud dia apa? Yang akhir. Supaya apa saja yang kita lakukan ini dapat sampai kepada akhirnya. Jadi sempurnalah. Jadi huwal awwalu wal akhiru ataupun ya awwalu ya akhiru. Ustaz. Mana? Ya tak? Ustaz, yang al-akhiru tu sama tak dengan al-muakhir? Al-muakhiru. Awalu ni dia yang maha awal. Kalau muakhir dia yang mengawalkan. Muawal dia yang mengawalkan. Muakhir dia yang mengakhirkan. Pasal kita siapa yang datang dulu, siapa yang datang kemudian? Di kalangan kita, siapa yang datang dulu, siapa yang datang kemudian? Kalau kita dengan mak ayah kita, pastilah mak ayah kita datang dulu. Takkan dipanggil mak dan ayah kalau dia datang kemudian daripada kita. Betul. Malah betul. Itulah fakta dia. Okey, jadi tadi persoalan dia al-awwal dengan akhir. Akhir, dia dah yang awal, dia lah yang akhir. Awal ni artinya dia awal, tidak ada permulaan bagi Allah. Kalau Allah ada permulaan sama macam kita dah. Ya. Sebelum ni tak ada kan? Yang ada. Sebab tu kita dipanggil dengan hudus. Hudus ni artinya satu yang baru. Baru ni maksudnya sebelum ni tak ada, kemudian ni ada. Satu. Akhir pula apa? Yang tak ada kesudahan. Kita ada kesudahan tak? Ada. Kita ada kesudahan kita. Setiap yang hidup tu pasti akan menempuh mati. Hidup mesti mati. Hidup, kesudahan dia mesti kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas, yang bernyawa pasti akan menempuh mati. Sebaliknya, tapi kalau dia tak hidup, Macam mana nak mati? dia tak sebut matilah, tapi dia sebut punah. Binasa, rosak, apa lagi? Yang tak hidup. Maksudnya tak bernyawa lah. Yalah. Okey. Itu yang kita bicarakan. Okey Puan Baik. Kemudian saya nak ulang satu lagi. Ada orang disebut apa nama? Ada satu kalimah nama Tuhan ni selalulah sebut. Dan orang Arab rajin sebut nama ni. Ya salam. Sikit-sikit dia salam. Sikit dia salam. Tapi yang bagusnya kalau perempuan kita dapat apa nama? Dapat baca ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Satu hari sekurang-kurangnya bacalah 100 kali. Mudah-mudahan Puan, saya rasa kita akan dapat sesuatu yang kita semua takutkan dia. Tahu tak bahawa semua akan tadi kullu nafsin za'iqatul maut. Semua kita akan menghadapi kematian kan? Dan bila kita baca ya salam dengan niat, mudah-mudahan kita akan dapat 3 perkara. Pertama, masa sakarat kita akan diringankan sakit mati tu. Sakit mati tu Allah akan ringankan. Tak ada, semua sakit yang paling sakit ialah sakit ketika sakarat tu. Ketika nyawa nak keluar daripada badan. Saya amat takut benda ni. Saya bukan saya ingat, kita semua takut pada benda ni. Kemudiannya, yang keduanya, mudah-mudahan kalau kita ada penyakit, Allah akan ringankan sakit kita. Cik Aziz
Saya je. Allah akan ringankan sakit-sakit kita. Dan yang ketiganya, mudah-mudahan kalau adalah wabak yang nak merebak ni, mudah-mudahan kita akan terhindar daripada wabak ni. 3 perkara. Mudah-mudahan Allah akan ringankan rasa sakit ketika sakarat. Yang kedua, Allah akan kurangkan sakit kita. Kalau ada orang yang sakit ni, kita ni rupa nampak macam sihat dia. Saya sendiri pun nampak macam sihat ni, suara pun dah hilang dah ni. Ini nasib baik masih ada lagi 50%. 50% ni saya gunakan suara saya 50% ni je. Tapi bila cakap suara dengan 50% ni dia cepat penat. Okey, yang ketiganya, mudah-mudahan kita terhindar daripada wabak penyakit yang sedang menular sana sini sekarang ni kan. Dah macam-macam penyakit dah. Yang penyakit kita tak pernah dengar pun dengar sekarang ni. Okey, tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, itulah wal awalu wal akhiru. Banyakkan baca dia. Dia sebenarnya nama-nama Tuhan panggillah dengan mana-mana namanya. Panggillah dengan nama-nama Tuhan mana-mana ni pun Allah akan perkenankan. Allah akan Allah akan terimalah panggilan kita tu. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang banyak, yang baik-baik, yang agung. Maka bila nak doa sebut panggil nama Allah tu. Saya tengok ada satu cerita, tapi cerita ni dongeng lah. Kalau nak panggil duyung, tiup apa nama tu? Tiup ni. Si asbak apa nama apek tu. Tiup apa cengkerang tu apa. Cengkerang tu. Okay. Kita tak payah tiup cengkerang, kita panggil nama Allah. Itu lebih besar daripada duyung tu. Baik, kemudian yang berikutnya apa puan? Az-Zahir. Minta maaf saya. Az-Zahiru lawan dia Al-Batinu. Zahir ni apa? Yang maha nyata. Sebut apa dia? Kataan dia? Zahir. Zahir. Zahir bukan Zahir jangan biasa. Walaupun kita dah biasa maaf Zahir batin. Jangan sebut Zahir. Sebut Zahirul Batin. Maha zahir nyata kewujudannya. Batin yang tersembunyi, yang tak nampak. Kalau Zahir ni, apa kita punya appearance, apa yang nampak secara zahir. Secara nampak lah apa yang kita nampak daripada seorang tu. Kalau batin ni, apa yang terlitung di sebalik hati. Dalam hati. Yang kita bicara sekarang ni, soal hati ni. Sebab dalam kita menyebut nama-nama Allah ni, dia bergantung soal hati kita. Jauh mana dekatnya hati kita dengan Tuhan masa kita menyebut nama-nama Tuhan ni. Nama-nama Tuhan. Lagi dekat kita menyebut, lagi baru ni ada seorang kawan saya, dia ada hilang benda, minta nama. Saya suruh, lepas tu dia amalkan, Ya Khaliku, Ya Khaliku, Ya Khaliku tu. Besoknya tak dapat lagi. Lusa tak dapat. Selang beberapa hari dia kata, Ustaz, dah dapat Ustaz. Suka dia. Di mana? Sebenarnya walhalnya Allah, saya ada baca satu hadis lah. Satu hadis Nabi SAW. Di dunia ni, tak ada orang yang tak berdosa. Di dunia ni, tak ada orang yang tak berdosa. Melainkan semua ada dosa. Tapi Nabi-Nabi Rasul-Rasul ada dosa tak? Pun berdosa. Cuma dia apa? Kita yang berpegang pada ahli sunnah wal jamaah tak boleh menganggap Nabi berdosa. Itu je. Pasal Nabi ni walaupun nampak zahir ni macam berdosa dan dia rasa diri dia berdosa ketika depan dengan Allah, tu hak dia. Itu adalah hak dia. Tapi kita tak boleh anggap para Nabi tu berdosa. Kenapa? Maksum. Kenapa Azrina? Kerana Telah dibersihkan. Nabi bersifat maksum. Ya. Maksum, bukan kaksum. Bukan maksum ni maksudnya Bukan maksum. Bukan maksum. Dia bukan yang maksum ni maksudnya yang terpelihara pada dosa. Cuma kita berdosa tak? Kita semua berdosa. Dan Nabi-Nabi pun kalau ikut pada tu, memang hadis tu dia kata semua berdosa. Semua Kemudian, anak Adam berdosa.
Semua ada dosa. Kemudian Allah pun menyebut. Nabi pun menyebut. Apa dia? Kulukum khata'un. Semua kamu adalah berdosa. Semua kita berdosa. Wa khairu khata'in, sebaik-baik orang berdosa ni siapa? Orang yang bertaubat. Ialah at-tawwabun. Apa dia? At-tawwabun. Tawwabun tu siapa? Kak Rosmiati, ibu. Okey, sebaik-baik orang berdosa ialah orang yang rajin bertaubat. Sentiasa Banyakkan istighfar dalam kehidupan. Dan rupanya, kalaulah di dunia ni tak ada orang berdosa lah, katakanlah. Tapi tak mungkin pasal Allah dah jadikan semua berdosa. Katalah tak ada orang berdosa. Dan hadis tu disambung lagi, kalau tak ada orang berdosa, Allah akan hapuskan semua orang. Allah akan gantikan dengan orang yang Allah makhluk akan lain. hapuskan semua orang ni. Semua orang yang tak ada dosa, Allah akan hapuskan. Allah akan tamatkan riwayat mereka. Allah gantikan dengan orang-orang berdosa. Kenapa puan? Kerana Allah suka kepada orang berdosa ni. Kenapa puan? Bila orang berdosa ni dia akan Berhenti. dia akan Dekat dia dengan Allah. akan bertaubat, dia akan berzikir, dia akan ingat Allah. Dan Allah sukakan rintihan-rintihan kita itu. Dan rintihan-rintihan kita itu namanya apa? Istighfar. Namanya Taubat. munajat. Munajat. Bukan istighfar. Nama dia apa? Munajat. Munajat ni apa? Suara-suara bisikan. Ya. Suara-suara bisikan kita dengan Tuhan. Okay. Saya nak minta sahabat-sahabat kita yang hadir, yang belum buka kamera tu, tolong buka supaya kawan-kawan boleh kenal antara satu dengan lain. Supaya sahabat-sahabat kita boleh mendoakan sesama kita. InsyaAllah. Dan itu juga merupakan adab belajar. Baik, kemudian kita dah habis pada zahir. Zahir, az-zahiru wal batin. Apa dia zahir ni? Ya. Oh tak apa. Okey, apa dia zahir? Zahir menunjukkan zahir ni menunjukkan Allah tu wujud. Macam mana nak tahu Allah wujud? Kita tak nampak Allah. Tapi Allah wujudkan zat dia melalui sesuatu yang dia telah mewujudkan, menghadirkannya. Iaitu melalui makhluk. Contohnya, perempuan duduk di rumah masing-masing sekarang Ada yang duduk pejabat pun ada kan? Okey, ada terasa tak sejuk? Ada. Ada rasa sejuk tak? Ada kipas. Ada Ada aircon. kipas. Oh, dia kipas dia punya. Oh, kipas. Kita orang perok. Jangan Pasal dia lepas kipas. kat kamera. Orang Perak kata Ada orang ada kipas. Kita ada aircon. Hati kau masing-masing lah kan, sejuk kan? Terserah dia punya. Artinya sejuk tu, apa yang meniup sejuk tu? Angin Angin sejuk tu Okey, orang yang kata kipas tadi. Okey, yang sejuk awak kata tu angin tu. Boleh cerita tak tentang angin? Mana boleh cerita. tak nampak. Cerita rasa je lah sejuk tu. Aku Tak rasa. nampak angin tu. Okey dah cukup. Sikit sudah. Orang sekali rasa dah lah. Dia sampai 3 kali rasa. Rasa. Okey perempuan. Ingat Dan tandanya ada angin itu ialah tanda angin tu ialah kipas tu bergerak keliling kita. Goyang. Goyang tu kan itu tanda ada. Tapi kita tak nampak angin tu. Dan sengaja Allah jadikan angin tu bersifat tak nampak kerana Allah nak senang kalau kita ceritakan Allah tu wujud tak? Allah ada. Ada Allah adanya alam semesta. Ya. Lahirnya mak dan ayah kita sehingga lahirnya kita pula lahirkan anak-anak kita. Itu tanda-tanda kebesaran Allah lah tu. Itu tanda Angin Allah tu puting ada. beliung nampak Ustaz. Angin puting beliung yang pusar-pusar tu nampak. Tak bukan. Tak juga. Itu yang awak nampak tu bukan angin dia. Yang Dia awak punya tu tanah dia, dirt dia tu. aja. Tanah ke debu ke pasir ke barang-barang yang terangkat itu. Dia yang terangkat, bukan angin tu. Cuma bentuk tu bila benda tu debu-debu tu naik, Partikel tu semua. nampak Baru bentuk nampak. dia. Yes. Artinya menunjukkan, okey bagus juga. Siapa yang cakap yang putih beliau nampak tadi? Bondenor Akia. Okey, Bodeno. Okey, Bodeno Okey.
artinya kita boleh nampak Tuhan tak? Tuhan mana nampak? Kita Tapi akan kebesar kita nampak lah dia punya orang kita kata. akan nampak Tuhan. Ha, Bila tengok 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 kejadian semua tu tengok kejadian nampak nampak Tuhan. wujud dan Dan kewujudan. besok pun kita akan nampak bentuk Tuhan asal. Bila? Tapi bukan di dunia. Di akhirat. Pasal tu syarat kita nak nampak Allah, nak jumpa Allah, nak berdepan dengan Allah. Yang kita kata selalu orang kata dibuat ni liwajhillahil karim. Liwajhillah tu maksudnya apa? Kita buat untuk wajah Tuhan. Wajah Tuhan ni maksudnya wajah ni mewakili zat Tuhan. Kalau wajah kita mewakili diri kita kan? Ya. Kalau wajah kita, dia mewakili diri kita. Kalau wajah Tuhan, wajhullah, artinya mewakili zat Tuhan. Dan ini kita akan dapat lihat bukan di dunia, di akhirat nanti. Syarat dia apa? Jadi Syarat ahli nak syurga. lihat wajah Allah ni, kalau siapa nak lihat wajah Allah, syarat dia mesti mati dulu. Mati dan masuk syurga. Mati dulu. Yang kedua, dia masuk syurga. Dan ada satu lagi syarat. Dengan syarat dia tak masuk neraka. Kerana ada orang masuk syurga, dia akan disumbat juga masuk neraka. Bila mana? Bila seorang ibu, ataupun seorang ayah, ataupun seorang pemimpin, dia ada tanggungjawab, tapi dia tak bertanggungjawab atas orang-orang bawah pimpinan ni, besok dia akan dipertanggungjawabkan. Besok si anak boleh panggil, boleh beritahu boleh mengadu pada Tuhan. Wahai Tuhan, dia ibu aku, memang hebat, dia belajar, ilmu dia sangat hebat. Tetapi aku ni dia tak pedulikan, wahai Tuhan. Tak pernah mengajak aku untuk belajar ilmu. Tak pernah. Orang lain diajak. Aku tak diajak. Dia boleh tuntut kita. Jangan main-main. Sebab tu kita masuk syurga ni bukan kita saja. Terutama yang lelaki kan. Dia ketua keluarga. Kalau tak ada lelaki, mungkin assistant dia itulah ibu-ibu. Kebanyakan ibu ni lah dengan anak-anak. Pasal si suami ni ataupun yang suami ni banyaknya dekat luar kan. Tapi dia pun ada hak tanggungjawab. Dia pun akan kena bertanggungjawab juga. Ibu pun akan kena bertanggungjawab juga. Anak pun kena bertanggungjawab juga. Kita dah ajak, dia tak nak. Kalau dah ajak, tak nak. Berapa kali ajak Ustaz? Bukan sekali, dah beratus kali ajak, tak nak. Itu artinya hak kita lepas. Tapi kita terus-teruslah mengajak untuk ni. Baik, itu yang katakan zahir itu, apa yang ada ini, pada kajian-kajian ada ini, menzahirkan bahawa Allah tu maha wujud, maha ada. Okay, mana? Kalau rasa kita ada masalah macam ni, nak memahamkan satu perkara susah. Banyak sebut, ya zahiru, ya zahiru, ya zahiru, ya zahiru. Yang bagusnya pasal dia pasangan dia batin, ya zahiru ya batinu, ya zahiru ya batinu. Ya zahir, yang apa yang Allah nampakkan depan kita, dan apa yang Allah tak nampakkan yang berada dalam hati-hati seseorang tu. Boleh? Okay, banyak akan baca. Nak baca 100 ke, 200 ke, saya tak nak sebut berapa banyak, terpulang pada masing-masing. Tapi ada tuan-tuan guru, tuan-tuan alim, dia ajarkan, ni sebut 100 kali. Okay, ni sebut 10 kali cukup dah. Kenapa sebut 10 kali? Jangan tanya saya, kena tanya tu alim tu. Orang alim tu pasal ada orang dia dah amal lah, dia amal 10 kali dah jadi. Itu amalkan dia 10 kali. Ada orang dia sampai 1000 kali baru jadi. Itu dia kata amalkan 10 kali. Ada yang amal 1000, ada setengah tu dia ada lebih-lebih dia. 1100, 1200, 1106 contohnya. 6 kali baca. Rupanya dia ada digital, tasbih digital dia kira 1006, dia dah dapat apa yang dia kendaki. Oh. Itu yang jadi bilangan-bilangan yang macam tu. Jadi awak tu pulang lah. Macam Mitori ada dia hilang, dia tercicir telefon. Dia baca. Saya ingat tak sampai 100 pun dia baca, dah dapat lah. Dapat balik. Padahal dalam tu dan kitab tu disebutkan baca 5,000 kali. Dia baca, saya ingat berapa puluh lah. Dah dapat. Itu Allah lah nak mendatangkan semula apa yang nak didatangkan. Okey puan Kemudian lawan pada zahir tu ada apa? Ya batin. Ya. Batin ni mudah-mudahan ada orang dia
Kita amal, kita panggil nama Allah tau. Jangan amal kerana nak kebal. Macam ada orang tu nak kebal. Oh. Kenapa rugi dia amal nak kebal? Kenapa iman Sarina? Kenapa rugi kalau dia amal untuk dapat kebal? Kalau dia kebal, dia dapat kebal je. Tak dapat pahala. Pahala tak dapat. Tapi kalau kita buat untuk Allah, kita dapat Allah sendiri. Sebab tu ikhlas yang sekali pernah sebut itu, ingat tak ikhlas tu ada 3? Ya. Ingat tak? Pertama ikhlas apa? Apa? Pertama ikhlas tu ada 3. Satu ikhlas kerana nak syurga. Kedua ikhlas kerana takut azab neraka. Ikhlas ni masih lagi kedua-dua ni ikhlas. Kerana tawaran syurga daripada Allah, tawaran jauh daripada neraka pun daripada Allah. Okay, tu ikhlas. 3 ikhlas redha kerana Allah. Tapi ikhlas yang tertinggi ialah dia buat kerana Allah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat utama. Para sahabat yang utama dan ramai di kalangan para sahabat yang jumlah mereka 1000 orang. Mereka ikhlas kerana Allah semata-mata. Itu yang sembahyang tiang tombang sebelah dia tu. Tak ada masalah. Kerana hati-hati mereka, batin-batin mereka telah Allah berikan sesuatu yang dinamakan al-yaqinu. Apa dia al-yaqinu? Kak Izan yang al-yaqinu? Keyakinan lah. Keyakinan yang mantap, yang jitu, itu tak ada ragu-ragu. Orang dia gali parit besar tau. Yang hantar pada kita pada YouTube tu. Dia gali parit besar, lubang besar. Ingat dia pakai jentera tu gali, lepas tu dia ikat ni orang Palestin, tutup mata, dia tolak ke dalam parit, dia tembak seorang-seorang dia tembak. Tapi yang hebat dia, saya tengok dia orang tak ada muka takut pun. Malam muka tenang tak ada beruntung-untung nak larikan diri pun. Iman dia level. Ya, keyakinan inilah yang kita belum ada. Betul. Sampai kita nak ajak dia, ada yang sebagian nak ada balik Malaysia, datang ke Malaysia. Dan ada yang Malaysia pun nak balik ke sana. Kenapa awak nak balik? Kat sini kan awak selamat. Saya boleh selamat, tapi keluarga saya, anak isteri saya, mak ayah saya semua kat sana. Takkan saya nak diamkan. Ini negara saya dan saya wajib membela tanah air saya. Yang dekat sana kita nak ajak ke sini, apa ada kat Malaysia kata dia. Sedangkan di negara kami ni, kami ada peluang untuk mati syahid. Betul. Membela tanah air kami sendiri. Sebab tu tengok dia orang tenang. Budak-budak tu ialah masa dia kena luka-luka tu memanglah sakit. Dia menjerit, dia menangis tu biasalah. Sebab itu sekarang ni seluruh dunia yang buat demonstrasi aman itu bukan kerana kerana bukan orang Islam je, bukan Malaysia je, seluruh dunia. Termasuk yang negara bukan Islam pun. Kerana atas dasar kemanusiaan. Betul kan? Bukan non-Muslim pun dia ada buat demonstrasi. Bahkan orang Israel sendiri pun tak setuju dengan cara Zionis ini dia dia nak tanah Palestin tu. Dan cuba tengok. Dia beri alasan Hamas telah mengebom dia orang kan. Hamas kerana membela tanah air dia nak ambil balik tanah air dia. Dan Israel rasa bersedia. Israel Zionis ni Zionis ni jahat Zionis. Dia lebih pada penghapusan etnik. Nak menghapuskan etnik kaum dan kemudian dia nak ambil alih tanah tu. Wallahu a'lam. Gimana? Kemudian seterusnya. Okey. Bacalah banyak ya zahiru ya batin. Gabungkan antara yang zahir, apa yang kita lihat di sini, supaya Allah bagi kita dapat melihat secara zahir apa yang dizahirkan depan kita. Perempuan pernah tak ada satu benda depan kita tapi tak nampak? Selalu Gitu Syapnya. Okey, ada kadang-kadang depan kita tak nampak. Tapi ada juga yang di sebalik yang zahir tu dia nampak sebaliknya. Contohnya semalam ada satu isu berlaku. Sesuatu perkara yang biasa kita buat,
Satu kita buat. Asal contohnya saya bagi contohnya malam contohnya mandi. Mandi. Awak bangun pagi mandi kan? Asal bangun pagi mandi, asal bangun pagi mandi. Asal bangun pagi je mandi. Awak bangun pagi mandi itu namanya apa? Adat. Datun. Ain, alif, cuba tulis. Ain, alif, dal, ta marbuta. Apa perkataan tu? Adat. Adat. Alif, dal, ta marbuta. Datun. Dah. Datuk. Ataupun kalau nak jadikan ta tanis pun boleh. Ta tanis pula. Ta marbuta pun boleh tak? Dah. Dah. Kalau banyak Okey, cuba antara ain tu. Ain, alif, antara ain dan alif awak letak satu titik bawah dia. Dah tulis dah. Ibadah. Betul? Ain Hmm? dengan alif tengah-tengah tu bubuh satu titik. Saya Ibadah. nak tanya titik tu titik apa? Bawah. Ba. Okey, titik ba. Ada tak yang nak jawab lain ni pada ba? Kak Idayu Habis juling-juling mata ke atas Okey. Kita nampak reaksi pelajar-pelajar kita. Okey. Saya nak tanya titik tu yang ada tu, okey. Titik apa Kak? Itu betul lah titik ba. Selain daripada titik ba, siapa ada jawapan lain tak? Kak Nurini Kak Nurini nak jawab tu tapi mic dia tutup. Mana bonda dia bonda. Okey. Siapa-siapa lah nak jawab. Antara ain dengan alif tu ada satu titik. Awak kata yang tadi jawapan pertama titik ba. Jadilah di ibadah. Siapa yang nampak titik tu titik apa lain? Yang lain pada ba ada tak? Okey. Abang Jalal kita, Jana. Cuba tengok Ain, alif, dal, ta. Okey, antara ain dan alif awak bubuh satu titik. Tadi ada jawapan sebut ba. Ada tak jawapan lain? Saya nak tanya, ada tak jawapan lain daripada sahabat-sahabat semua? Tak ada Ustaz. Awak yang tak ada, saya nak tanya ada. Itulah saya tak ada. Dia tak Saya ada, jawab dah semua diam. Okey, Kesian tak Ustaz tanya banyak Okey, dia kali. tak ada. Okey, saya bagi jawapan dia. Jawapan secara batin. Jawapan secara batin. Okey, apa dia? Jawapan secara batin Kak Nurini. Yang awak nak sebut tu, main tak buka-buka tu, ialah titik namanya nun ya ta. Niat. Yes. Niatlah yang mengubah apa saja perlakuan kita yang lakukan secara adat tadi, dia jadi ibadah. Faham? Mandi tu boleh berubah daripada adat jadi ibadah bila kita Awak berniat. kan bangun pagi mandi. Asal bangun pagi je mandi. Asal bangun pagi mandi. Bila orang mandi tu dah pagilah tu. Ya. Tapi kalau tak niat kerana Allah, dia tak jadi ibadah. Ya, dia tak jadi. Tak kisahlah mandi awak wajib ke sunat? Sunat. Kalau sunat lah. Yang wajib lah. Yang wajib lah. Faham tak? Ya, faham. Siapa Kak Iman Serina? Tanya tadi tak jawab. Okey, baik. Jadi yang batinnya ialah walaupun nampak titik bar kan. Titik bar. Tadi semua nampak bar je. Senyap je semua. Tak blur ni. Tapi tak keluar pun. Blur. Awak salah. Jangan suka Dia belum membela. level yang batin tu Ustaz. Dia baru zahir lagi. Jangan suka membela yang bukan-bukan. Ilmu saya cetek lagi. Saya tak nampak yang level tinggi. Ustaz, level Zohir tu pun kena tulis atas kertas, Ustaz. Sebab tu Mana Abang batin. Duk tenung. Kak nak dengar cerita tak? Nak? Awak kan suka dengar cerita. Ya, Ustaz pula suka. Cerita berlaku pada zaman Omar. Omar menjadi khalifah. Omar telah meletakkan ada kumpulan-kumpulan lah. 1 kumpulan, 2 kumpulan, 3 kumpulan. Jadi dalam 1 kumpulan ni,
Ada seorang bulan ni Omar telah letak seorang anak muda. Yang lain semua tua-tua ni. Ya Allah, kenapa lah Umar letakkan budak ni dengan kita ni? Dia perangkat anak kita Dia seorang ni budak, lain semua tua-tua. Pasal menunjukkan apa nama. Kemudian ada seorang tu berkata, kenapalah Umar letak yang budak ni seorang sedangkan dia sebaya dengan anak-anak kita. Yang lain semua senyap, tak berani apa. Kan salah cakap daripada Umar. Umar ni kan bengis, garang. Tapi Umar ni bengis masa sebelum Islam. Tapi dia masa Islam dia berbeza. Cuma dia bukan bengis, dia tegas. Tegas. Dan dia faham dengan ilmu Islam. Dan kemudian yang lain semua terdiam. Kemudian Umar pun jawab, kamu tak tahu apa yang aku tahu. Dan berlalu satu masa, cuba baca, Iza ja'a Nasrullah wal fath, semua sekali baca sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa إذا جاء نصر الله والفتح Ambil lah. wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi والناس dinillah يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Okay, makna dia apa kak? Mana dia nak rujuk. Makna dia Telah kemudian. datang pada agama cara berbondong-bondong. Apa yang buat? Telah Pertolongan datang Allah. Pertolongan Allah secara telah berbondong-bondong. datang kepada Allah, telah datang pertolongan daripada Allah berbondong-bondong. Tak. Bukan. Iza ja'a Nasrullah wal fath. Bila datang ayat tu, lepas tu, sahabat yang ramai untuk tu tadi, siapa boleh terangkan ayat ni? Macam awal tadi lah. Telah datanglah pertolongan Allah berbondong-bondong. Dia cari ayat tu. Tu nak cari. Jadi bila dia minta terangkan, jadi sahabat ni salah seorang dia terangkan lah. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemudian waktu itu kamu akan lihat ramai manusia masuk kepada Islam secara beramai-ramai, berbondong-bondong. Jadi bukan pertolongan Allah yang datang berbondong-bondong. Orang yang datang berbondong-bondong. Beramai-ramai lah masuk Islam. Cara serentak tau. Lepas tu, kemudian disambungkan fasabbih. Waktu itu bertasbih lah. Bertasbih lah, puji Allah. Artinya puji Allah, tasbih, sebut subhanallah. Sebut sekali sebut subhanallah. Subhanallah. Subhanallah tu maknanya apa? Alhamdulillah. Maha suci Allah. Subhanallah je. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Maha suci Allah tu maksud dia apa? Kak Rafi'ah. Kak Rafi'ah ni ada tulis ni Kak Rafi'ah. Rafi'ah Yaakob ni. Saya suka panggil dia Kak Rafi'ah. Walaupun ejaan dia R-A-P-I-E-H. Dia Kak Rafi'ah Selalu panggil, orang panggil nama akak siapa nama Rafi'ah. Okey Kak. Bertasbih artinya ucap subhanallah. Betul kan? Makna dia apa? Makna dia Maha suci Allah. Maha suci Allah daripada sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat kelemahan, sifat-sifat yang terlayak bagi Allah. Tu artinya Maha suci Allah. Dia kena masa sebut tu kena masuk ke dalam hati perkataan tu. Rasa Allah Maha suci daripada kekurangan. Allah Maha suci daripada kelemahan. Allah, kalau orang tu cacat, Maha suci Allah tu yang menjadikan dia cacat. Contohlah Segala-galanya Allah. Okey, fasabbih, bertasbihlah kamu bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhan engkau. Ujung dia wastaghfir, minta ampun. Jadi bila Umar minta sahabat-sahabat yang tua ni ramai ni, yang ilmu banyak, yang lebih lama hidup ni, minta dia, apa makna dia? Dia terang macam awak terangkan tadi lah. Dia terangkan makna ayat. Lepas tu Umar tiba-tiba telah meminta kepada siapa nama dia? Kepada Abdullah Ibn Abbas. Budak muda ni. Dia budak muda tu dimasukkan Abdullah Ibn Abbas. Cuba tanya budak mudanya pendapat ni. Budak kata, apakah wahai Abdullah, kau punya pendapat, kau setuju tak dengan pendapat tu? Saya setuju di segi zahir. Dia setuju di segi zahir. Tapi di segi batin bukan itu maksud dia.
Boleh faham tak? Di segi zahirnya, apa yang tadi sahabat tadi terjemahkan. Tetapi segi batin dia apa? Bila sebut segi batin, berderau naik darah ni. Bulu roma ni meremang ni. Kenapa Kak Nik Jamilah? Kenapa? Kenapa Abang Jalal kita? Kenapa naik bulu roma? Kenapa Aziz? Cik Aziz, kenapa dia naik meremang bulu roma? Pasal jawapan budak ni tadi atau Abdullah bin Abbas, dia budak lagi tau. Tapi dia ni sepupu Nabi. Dia jawab apa puan? Itu menunjukkan Nabi SAW tak lama dengan kita. Nabi tak lama lagi akan meninggalkan kita. Omar kata apa tau? Aku akan jawab seperti mana kamu jawab. Tapi aku tak ada jawapan seperti mana yang budak ni akan jawab. Masya Allah. Pasal dia nampak secara batin. Ya. Dia nampak secara batin. Dia nampak ayat yang terselindung dalam ayat tu. Bila agama ni datang pertolongan Allah, bila dia dah sampai, dah beroleh kemenangan, dah sampai ke kemuncak dia, maksudnya apa? Akhir zaman telah berakhir. Tugas Nabi dah habis. Hmm. Kita nampak tu. Kita tak nampak tu. Tapi budak ni nampak. Kerana dia Nabi pernah doakan untuk dia dengan ilmu dan juga supaya dia mahir tentang ilmu takwil. Allahumma faqih fid din. Ya Allah fahamkan dia agama wa alim takwil dan alimkan dia tentang ilmu takwil. Dan Rasulullah ni doa dan dia terus dapat didikan direct dengan Rasulullah. Macam Sayyidina Ali karamallahu wajah. Ketika Rasulullah jadi Rasul, umur Nabi berapa? 40. Ali waktu itu baru 7 tahun. 40 ke 7 tahun. Dia dapat direct didikan daripada Ali. Daripada Rasulullah terhadap Sayyidina Ali. Dan lepas itu, bila lahirnya Abdullah ni, Abdullah bin Abbas, maka Rasulullah juga mendidik direct kepada Abdullah bin Abbas. Dua orang ni sangat rapat dengan Rasulullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, lain-lain. Tapi Abdullah Mas'ud dah berumur, tapi yang lain ni. Macam Mu'az bin Jabal. Masa Islam tu dah budak lagi. Ini yang dikatakan, ada ketikanya pandangan kita bersifat zahir, ada ketika bersifat batin. Kalau siapa yang nakkan ilmu-ilmu yang secara batiniah tu, yakin tadi, dapat satu ilmu yang kita miliki supaya kita dapat yakin, ataupun ya Allah bagi aku nampak sesuatu yang orang lain tak nampak. Ilmu yakin. Ya, sebut Allah ya zahir, Allah ya zahir, Allah ya batin. Ataupun ya batinu, ya batinu, ya batinu. Berapa banyak kali? Kurang-kurang bacalah 100 kali. Saya suka kalau sekurang-kurangnya baca 100 kali. Kalau tak mampu 100 kali, 10 kali lah. Tak mampu 10 kali, 10 sekali lah. Tak mampu sekali, diam je lah. Tak payahlah. Okey, Wan inilah tuntutan ke atas kita untuk apa saja yang kita lakukan, tolong panggillah nama Allah. Serulah nama Allah. Ini yang disebut apa nama? Kawan saya tak? Disebut Kak Siti. Kak Siti dia kata apa Kak? Ya? Apa dia punya kalimat dia? Ya? Ada dengar suara tadi? Mira. Tak, Ustaz kata kawan Ustaz Siti Nurhaliza ke? Alah. Bukan. Awak nampak Siti Nurhaliza je bukan? Saya ramai kawan Siti. Siti Pah. Siti apa? Siti ni dia sebut bila rindu tu sebut nama Fairuz. Oh, Siti Fairuz. Yes, Siti Fairuz. Siti Fairuz ni disebut nama ni kita bayang kalau kekasih kita. Tapi kalau kena letak kekasih kita Allah, sebutlah nama Allah lalu. Cik Aziz Okay, sama. jauh dah tu. Okey. Ni ada apa-apa nak tanya sebelum kita tutup majlis? Silakan. Nak tanya. Selalu kan, dulu-dulu kalau kita dengar ucapan selamat hari raya Mak Zahir Batin, orang nak sebut Zahir Batin tu. Sekarang ni orang nak sebut yang batin tu macam dia fikir ke lain. Kenapa Contohnya apa? Macam selamat hari raya Mak Zahir Batin. Sekarang ni orang cakap Mak Zahir je. Batin tak ada salah batin dengan kau. Okey, itu awak kena tanya dia, yang tanya saya.
Dia yang ucap, saya tak ucap itu. Okey. Tak, sebenarnya itu secara simbolik. Tapi kalau ikut pada hukum, kita kena sebut apa yang kesalahan-kesalahan yang kita pernah lakukan tu. Apa batin yang awak pernah yang awak nak minta maaf, apa kesalahan-kesalahan tu. Kena sebut satu-satu tu kalau betul nak minta ampun. Tapi Ustaz, kalau saya sebut gamaknya, memang lepas ni saya tak ada chance lah nak berkawan dengan dia. Tu pasal. Okey, lepas ni sebab tu pertama Melayu sangat ni jangan suka apa potong-potong bawang sembarangan. Baik Ustaz. Okey, tahu tak apa. Ketupat pun buat ketupat yang special. Yang special tu dah tinggalkan. Buat yang biasa-biasa je. Okey, ketupat maksudnya mengumpat, membawang artinya lebih kurang lah daripada mengumpat. Jauhkan. Elak. Pasal perempuan tahu tak satu perkara, orang yang suka mengumpat ataupun suka mengomel tentang orang lain, cerita pasal keburukan orang lain, orang ni adalah orang yang ada sifat takabur dalam diri. Kalau dia tak ada sifat takabur, dia tak akan cerita, dia tak akan nampak kesalahan orang. Dia akan lebih nampak kesalahan diri. Lepas tu salah satu daripada Imam Ghazali kata, salah satu daripada tanda orang tu dapat ilmu yang bermanfaat. Cuba bayangkan, tulis sikit. Tanda orang itu dapat ilmu yang bermanfaat ialah semakin belajar, makin terselah. Tulis. Semakin belajar, semakin terselah. Makin belajar, makin terselah. Terselah ataupun terselah ni maksud nampak lah. Maksud nampak aib diri. Aib diri sendiri. Faham tak? Cuba baca sekali apa dia? Makin belajar. Makin belajar semakin terselah. Diri sendiri. Okey, maksud dia apa? Bila kita belajar apa ilmu pun, sama ada yang kita soal hati ni ke, atau Ustaz Ilin ke, atau Ustaz mana-mana pun yang mengajar dalam grup ni, atau di mana-mana pun puan-puan belajar. Bila kita belajar, kita nampak aib orang ke, kita nampak aib diri. Kita ni serba kurang ke atau kita nampak orang tu, ya Allah, imam tu baca. Banyak imam ni kena betulkan. Banyak imam ni kena betulkan bacaan ni. Padahal dia tak layak jadi imam. Dia nampak salah imam, bukan nampak salah diri dia. Okay. Ada orang bila belajar, dia suka suluh diri dia. Dia nampak kekurangan diri. Ya Allah, makin aku belajar banyak rupanya aku kena belajar lagi. Banyak rupanya aku tak tahu. Tapi ada orang bila dia belajar, dia nampak dia baru belajar baru 40 hadis. Itu pun baca bukan kitab. Dia tak hafal pun. Dia berani komen Imam Syafi'i. Dia berani komen Imam mazhab yang hebat-hebat tu. Bingung tak? Sebab kita belajar ni sebenarnya untuk suluh diri kita, untuk tengok kekurangan yang ada di kita. Bukan nak tengok kesalahan orang ataupun kekurangan pada orang lain. Kalau dia belajar, dia nampak kekurangan pada diri dia, menunjukkan orang ni telah dapat ilmu yang bermanfaat. Manfaat ni macam mana maksud dia? Kak Rusniati. Okey, maksud dia apa Kak? Ibu. Kena buka mic kalau jawabkan. Siapa nak jawabkan? Okey, oleh siapa-siapa ke? Atau Kak Nurini ke? Siapa-siapa jawabkan lah. Pasal Ibu bercakap tu. Ibu sedang bercakap. Tak Okay, dengar pun. Ibu. Tak dengar. Ibu bukan tengah cakap dia, tengah berjalan sekali. Dia Okey, tak apa gini. Maksud dia gini Puan apa saja kita belajar satu ilmu tu pastikan ilmu tu untuk diri kita. Kalau ilmu tu kalau kita dapat suluh diri kita, nampak kelemahan diri, ilmu tu beri manfaat untuk diri kita. Kalau kita belajar satu ilmu tu makin nampak kesalahan orang, menunjukkan ilmu tu tak beri manfaat untuk diri kita. Dia ada 7 tu. Saya bagi 1 je hari ni. Kalau gajian tolong ingatkan saya yang 6 lagi. Okey. Sekali lagi apa dia? Makin belajar, makin terselah ataupun makin nampak aib diri. Jangan duk sibuk aib orang. Memang orang ada aib, semua orang ada aib, semua ada kesalahan. Tapi jangan suluh aib orang, suluh diri kita. Pasal
Ilmu itu adalah penyuluh ataupun cahaya untuk menyuluh diri sendiri, bukan untuk suluh orang. Awak dapat ilmu nak tolong suluh orang lain ke? Tak, kita nak suluh diri kita. Okey? Terima kasih banyak. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya cakap. Ustaz. Ustaz, satu lagi Ustaz. Ya Kak. Tadi bila Ustaz ada kongsikan yang pasal apa, dia cari benda hilang kan. Tapi dia belum sampai dalam bilangan yang contoh katalah kita zikir 100 kali tapi belum capai 100 dia dah jumpa. Kat situ bermakna kalau kita beramal bukan pada sandaran kuantiti kan, tapi fokus kepada Allah tu Ustaz kan. Sebab kalau kita sandarkan pada jumlah tu maknanya fokus kita pada Allah tu dan penghayatan makna yang kita baca tu dah hilang. Ya betul, saya setuju tu. Betul lah. Tapi kita sebut tu besok kalau ada masalah lain, kita hari-hari ada masalah tak? Hari-hari ada masalah Ustaz. Kadang masak bawang tak cukup pun dah masalah. Ya, memang awak ni muka masalah. Bukan awak, kita semua. Baik muka tutup. Kita ni semua masalah. Memang Allah datang ke kita dengan masalah. Jadi masalah kita ubahlah kalimah lain pula, kalimah Allah. Nama Allah juga. Ya. Ya Allah. Lepas tu Ya Rahman, Ya Rahim. Apa-apa, pilihlah mana-mana nama Allah. Sebut mana-mana nama Allah, pasti Allah akan perkenankan. Kan. Mana yang bagusnya disebutkan menurut ilmu kita dan sesuai dengan amalan kita dan sebut nama Allah. Macam tadi, ya zahir, ya batin. Kita nampak ilmu yakin, ilmu kebatinan yang orang lain tak nampak, kita boleh nampak. Dan kita nampak kita bukan nak tunjukkan apa yang kita nampak. Cukup kita nampak tu untuk diri kita. Ya, betul Ustaz. Hari ni Ustaz share ya salam tu kan. Ustaz bagi tapi yang biasa selalu saya amal untuk diri saya minta pertama sekali pagi Allah sejahterakan hati saya. Okey, satu, ya salam. Okay. Sejahterakan pandangan saya sebab saya akan berdepan dengan jemaah pagi. Ya, saya betul. Banyak communicate dengan orang. So, benda tu minta Allah sejahterakan dulu. Bukan awak je, kita semua communicate dengan orang. Tak ada orang communicate dengan binatang. Betul. Ada orang communicate dengan kucing. Saya cakap dengan kucing saya. Dengan kucing. Dengan anjing sebelah rumah. Tak ada. Betul. Ada. Anjing sebelah rumah. Dengan anjing ada depan rumah. Awak tak ada. Pasal rumah awak tak ada anjing. Ada. Okey, terima kasih banyak. Saya serah pada admin. Silakan. Mana tadi Kak Ibu Nuri ni? Silakan. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kuliah duha kita berjalan dengan lancar dan meriah dengan Asmaul Husna, dengan penjelasan daripada Ustaz tadi, daripada ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin. Moga semua yang Ustaz sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, moga menjadi zikir harian yang diamalkan, moga kita menjadikan ilmu sebagai penyuluh diri sendiri. Amin. Dan orang yang dapat ilmu semakin belajar semakin terselah aib sendiri. Allahu Akbar. Amin. Allah. Terima kasih Ustaz, terima kasih InsyaAllah. semua jemaah. Saya mewakili Gubernur Iman, mohon maaf anda ada sebab kekurangan dalam majlis kita ni. Sebenarnya yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, saya mohon Ustaz bacakan doa tafsir kafarah dan doa penutup tafsir kafarah dan soal as, dan kalau ada doa untuk sahabat-sahabat kita di Palestin, silakan Ustaz. Okey, jangan lupa sepanjang keberadaan kita dalam ilmu, malaikat ada sama. Kalau niatkan seperti mana yang disebutkan oleh nama tadi, daripada penulis ini tadi, mudah-mudahan kita niatkan untuk sahabat-sahabat Palestin, siapa yang ada dalam ingatan kita, mak ayah kita, adik-adik semua, dan termasuk anak dan juga pasangan, keluarga dan lain-lainnya. Dan kita masuk niat apa saja yang baik, dan tolong doakan semua kawan-kawan kita. Sekali lagi saya suka ulang kalau boleh setiap kali kalau masa kita ikut iklan, tolonglah buka kamera. Tolong sangat saya rayu tolong buka kamera untuk menjaga adab kita. Mudah-mudahan bila kita jaga adab, insya-Allah keberkatan tu akan datang daripada Allah SWT. Tak apalah kalau perempuan segan nak ni pakai macam Azlina pakai tu, pakai tutup muka tak apa. Tapi buka supaya nampak reaksi. Tapi kalau kita buka, kita dapat tengok kawan kita, dan ingat kawan-kawan kita ni lah akan doa itu akan sampai untuk kita sama. Jangan lupa doakan sahabat-sahabat semua. Terima kasih banyak, panjang umur, kita jumpa lagi. Sama-sama kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis dan suratul As. Subhanallah bihamdika.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih banyak. Panjang umur, jumpa lagi. Doakan saya juga ni batuk-batuk ni, suara dah hilang separuh. Tinggal separuh je lagi tu. Sama-sama Ustaz. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dah asal petang nanti.